Okey, hai. Assalamualaikum. Okey. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang topik HTIS 3303, iaitu fardu ain untuk kanak-kanak. Okey. Saya nak memperkenalkan diri saya, iaitu nama saya Nur Rastijah binti Razali dan saya berasal dari OUM Sibu, Sarawak. Nombor matrikulasi saya ialah 010 125 13 0124 001. Topik yang saya akan ajar hari ini kepada kanak-kanak ialah tentang kisah Nabi. Jadi dalam slide ini saya telah menyediakan tentang kisah-kisah Nabi. Okey, sekarang saya akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Hai murid-murid semua. Dah makan ke? Sihat tak? Kalau belum makan bagi tahu. Nanti kalau tak makan nak belajar lagi tak fokus kalau awak tu lapar. Tahu tak hari ni cikgu ada topik baru untuk adik-adik. Tahu tak topik apa? Hari ni cikgu akan ajar korang tentang topik kisah Nabi Musa. Siapa tahu tentang Nabi-Nabi ni? Siapa tahu? Sekarang ni, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Musa. Jadi hari ini cikgu akan menerangkan tentang kisah-kisah dia. Kenapa dia macam ini, siapa nama dia, sama kenapa dia, bagaimana dia dilahirkan, tempat tinggal dia kat mana. Nanti semua cikgu akan bagi tahu dekat dalam slide ini. Okey? Cuma murid-murid kena fokus apa yang cikgu bagi tahu dan jangan sesekali bermain masa cikgu mengajar. Okey? Nanti tak faham, nanti cikgu tanya soal balik, korang tak faham lagi nanti. Okey, sekarang ni cikgu mulakan. Okey? Kita dah tahu dalam kisah Nabi Musa ni, dia merupakan salah seorang Nabi yang berasal dari Bani Israel. Nabi ni dilahirkan dekat Mesir dan dia diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Raja Firaun yang merupakan seorang yang zalim. Raja Firaun tu sangat jahat tau. Sangat-sangat jahat. Dalam ini Firaun ini terkenal dengan kekejamannya terhadap rakyatnya. Firaun juga berani mengaku bahawa dirinya Tuhan. Firaun ni berani mengaku yang diri Tuhan, sedangkan dia bukan Tuhan. Siapa yang berani menentang dia akan marah, dia akan bunuh. Takut tak? Tu kita jangan takut kepada dia. Kita kena takut dengan Allah SWT. Okey adik-adik? Kena dengar dengan teliti, nanti salah lagi nanti. Okey, slide seterusnya cikgu akan bagi tahu tentang, kat sini cikgu ada buat slide. Tengok. Sebelum kelahiran Nabi Musa dan selepas kelahiran Nabi Musa. Okey, sebelum Nabi Musa dilahirkan, Raja Firaun ni telah dapat satu mimpi. Tahu tak mimpi apa? Dia mimpi di mana dia melihat api yang sangat besar membakar Mesir dan akan mengancam rakyatnya, nyawa anak-anak Israel. Dia akan bunuh semua orang kat situ. Setelah itu, Raja Firaun ini pun telah mengarahkan tenteranya untuk membunuh semua bayi yang lahir, bayi lelaki yang lahir pada masa itu. Dia nak tenteranya bunuh sebab dia takut dia punya tempat tu dia akan musnah. Dia takut yang bayi yang lahir tu, dia takut akan buat kekejaman dekat dia. Jadi Raja Firaun telah suruh tentera dia pergi bunuh semua lelaki yang lahir masa tu. Pada masa tu lah mak Nabi Musa tu, dia tahu dan dia mendengar kisah tu. Dia terus je keluar daripada tempat tu dan dia pergi melahirkan Nabi Musa dekat mana? Tahu tak? Dekat satu gua. Dia melahirkan Nabi Musa dekat situ. Dia tak nak Nabi Musa tu kena bunuh. Jadi dia lari daripada tempat yang dia tinggal tu. Dia pergi ke satu gua untuk melahirkan Nabi Musa tu. Dalam masa yang sama, selepas je Nabi Musa dilahirkan, mak dia terus letak dia ke satu tempat dekat sungai untuk bagi Nabi Musa ni selamat. Tapi dalam masa yang sama, raja yang anak kepada puteri Firaun ni telah menjumpai bayi tu. Bayi tu adalah Nabi Musa. Hebat tak kuasa Allah tu? Dekat sini kita dapat nampak, selepas je dia kena jumpa oleh puteri Firaun tu, puteri Firaun ni nak sangat Nabi Musa tu kena jaga, kena macam adik dia sendiri. Dia nak Nabi Musa tu jadi sebahagian daripada keluarga dia. Macam itu. Lepas je Nabi Musa tu kena lahir, lepas dia kena jumpa
Lepas dia kena jumpa puteri Firaun tu, dia terus kena jaga oleh keluarga Firaun. Dan Nabi Musa ni pun telah dididik tau. Dia telah dididik untuk menjadi seorang raja. Dia telah mendidik cara makan, cara ni, cara macam mana nak menjadi seorang raja. Dia telah dididik dari kecil sehingga dia besar. Selepas tu Nabi ni telah diberikan mujizat yang berbentuk sains dan pangkat kenabian, tahu tak? Serta mujizat yang telah diberikan oleh dia telah didapat mujizat yang diberikan oleh Taurat, sekaligus menakluki kuasa Raja Firaun. Masa tu dia dah tahu yang diri dia tu, masa dia meningkat dewasa tu, dia telah tahu yang diri dia tu bukan anak kandung Raja Firaun. Allah telah memberitahu dia yang dia bukan. Jadi dia mengambil keputusan untuk meninggalkan istana secepat yang mungkin, kerana beliau baginda tu telah mendengar cerita yang tak elok, perancangan yang jahat. Raja Firaun telah merancang satu yang jahat untuk Raja Firaun ni. Kejam tau Raja Firaun ni. Dia tahu yang Nabi Musa tu dah diperintahkan oleh Allah untuk musnahkan dia. Dia dah tahu dah benda tu. Lepas tu, selepas peristiwa tu, Firaun ni dia telah bagi tahu yang sekejap ya. Ni cikgu nak bagi tahu. Selepas je Nabi Musa apa tu? Raja Firaun ni tahu yang Nabi Musa ni adalah seorang yang telah diutuskan oleh Allah untuk musnahkan dia. Dia telah menggelar Nabi Musa ni adalah ahli mata yang sangat licik dan berbahaya. Lepas tu, selepas dia dah tahu semua yang tentang Nabi Musa, yang diarahkan ini itu tu, dia telah memerintahkan tenteranya sekali lagi untuk mengejar Nabi Musa ni, nak bunuh Nabi Musa ni. Jahat betul lah Firaun masa tu. Dia nak sangat Nabi Musa ni mati, sebab dia tak nak tentera dia, negara dia, tempat dia musnah oleh Nabi Musa ni. Selepas je Nabi Musa ni dikejar oleh tentera ni, Nabi Musa ni lari je tau. Yang Nabi Musa, yang tentera ni guna kuda untuk kerja dia. Tapi hebatnya kuasa Allah SWT untuk menyelamatkan Nabi Musa. Sedangkan masa tu Nabi Musa tu dia hanya berlari sahaja. Yang hebatnya yang tentera Firaun ni pakai kuda, yang Nabi Musa ni hanya berlari sahaja, berlari kosong orang cakap. Dekat situ adik boleh tengok kuasa Allah ni hebat. Kan cikgu dah cakap, kita kena percaya dekat Allah SWT. Setelah lari punya lari, kejar punya mengejar, lepas tu si Nabi Musa dengan dia punya kawan tu, dia telah tiba dekat satu tempat yang itu pantai. Pantai tu pula nama dia Laut Merah. Jadi dekat situ dia orang stop, dia orang berhenti, dan dia orang tak tahu mana tujuan lepas tu. Dia orang dah tak tahu nak pergi mana, sebab situ adalah jalan yang sangat-sangat dah tak ada tempat nak lari. Jadinya Allah ni memberi wahyu kepada Nabi Musa tu untuk menyerang kaki tangannya di atas tanah, sehingga laut tu boleh pecah dua dengan perintah Allah SWT, dengan kuasa Allah yang telah diberikan oleh Nabi Musa ni. Dia dah beritahu kat Nabi Musa buat pecahkan laut ni, and then laut tu pecah dua, dan diorang berjalan dekat dalam laut itu. Dan di belakang tu tentera si Firaun ni pun ikut sampai ke darat. Yang selamatnya Nabi Musa dengan pasukan dia. Yang tak selamatnya tentera Firaun, sebab sesampainya si Nabi Musa ni dekat darat, dekat tempat tu yang laut tu terus tertutup. Allah telah perintahkan Nabi Musa untuk tutup balik laut tu, dan dalam tu tentera Firaun telah mati semua telah mati, sebab terperangkap dalam tu, dan diorang semua mati, dibunuh dalam tempat itu juga. Selepas je semua selamat dan Nabi Musa ni selamat daripada benda tu, Nabi Musa ni dia tinggal dengan rakyat dia, iaitu anak-anak Israel. Dia telah tinggal semula dengan anak-anak dia dekat Israel tu. Tapi sayangnya Nabi Musa ni hidup umur dia sampai 120 tahun je. Dia meninggal dekat satu gunung ni dekat Nebu, iaitu di Jordan.
Lepas tu kan, dari ni cikgu bagi tahu, dari kisah Nabi Musa ni kita dapat lihat betapa, tidak kira betapa hebatnya seseorang itu, dia tidak akan mampu untuk melawan kuasa Tuhan. Tuhan Allah yang satu, dia tak akan mampu untuk lawan kuasa Tuhan. Sebab apa-apa yang kita buat semua Allah yang aturkan. Kalau Allah cakap tidak. Kalau Allah cakap ya. Adik-adik kena tahu, dan adik-adik perlu ingat, kita tak boleh sombong. Kita tak boleh cakap yang kita ni terlalu kuat. No, tak boleh. Kita tak boleh macam tu, sebab benda tu nanti akan memakan diri kita sendiri. Macam kisah Raja Firaun dengan Nabi Musa ni. Dekat hal ni, Raja Firaun telah mati, dia telah dibunuh, dia dengan tentera dia semua hilang. Jadi dalam kisah ni yang berkuasa hanyalah Allah saja. Kalau Allah cakap ya. Kalau Allah cakap tidak, benda tu tak akan terjadi. Jadi adik-adik kena ingat, kita kena sentiasa percaya bahawa Allah itu sentiasa ada dengan kita, dan apa-apa yang kita buat tu kita mesti melibatkan Allah, supaya kita boleh hidup tenang dan aman. Lepas tu, masa tu Firaun yang punya tentera yang besar tu turut menerima hukuman. Dia telah mendapat hukuman yang sangat setimpal dengan apa yang dia buat. Dia telah dapat hukuman yang setimpal daripada Allah SWT, sebab dia sangat sombong atas kebanggaan serta keengganan dia. Dia sangat sombong untuk percaya Tuhan masa tu. Jadi adik-adik jangan bersikap macam Firaun, tak boleh. Okey? Itu kisah yang cikgu nak bagi tahu tentang Nabi Musa. Semua faham tak ni? Dengar-dengar je cikgu cakap ni. Cikgu harap korang semua faham. Okey? Okey, sekarang ni cikgu nak bagi slide yang seterusnya, iaitu pendekatan untuk mengajar kisah Nabi Musa. Okey, dekat sini saya membuat pendekatan tentang kisah, cara untuk mengajar ni untuk kepada anak-anak, iaitu pendekatan melalui contoh dan teladan. Okey, dekat sini pendidikan dalam konteks ini merupakan salah satu metodologi yang paling berkesan kepada kanak-kanak, kerana dengan ini mereka dapat melihat contoh, ikutan serta praktikan yang baik. Dan dalam hal ini juga, ibu bapa merupakan seorang watak yang sangat penting, yang utama, yang akan mempengaruhi pembentukan kanak-kanak ini. Selain itu, saya juga akan menggunakan pendekatan melalui rutin dan kebiasaan. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak ini telah dilahirkan dengan sifat fitrah. Jadi hal ini biasanya sekitaran yang akan mempengaruhi mereka, dan mereka akan terus kekal dengan fitrah ini ataupun yang sebaliknya. Selain itu, saya juga akan menggunakan pendekatan melalui nasihat dan bimbingan. Okey, dekat sini nasihat yang berhikmah dan baik yang diberikan oleh bapa ataupun penjaga mampu untuk membuka minda kanak-kanak kerana terdapat hakikat sesuatu perkara tersebut. Sebaliknya, saya juga akan menggunakan pendekatan melalui pengawasan dan pemerhatian. Pendekatan yang saya bagi tahu ni, iaitu menjejaki, menemani dan menguasai kanak-kanak sama ada dalam bentuk akidah ataupun akhlak. Kaedah ini juga mampu dilaksanakan dengan cara sering bertanya tentang situasi kanak-kanak dalam aspek jasmani ataupun pencapaian seorang itu. Ibu bapa hendaklah sentiasa memerhati serta mengawasi tingkah laku anak-anak mereka agar tidak terpesong ke jalan yang salah. Okey. Akhir sekali, saya juga akan menggunakan pendekatan melalui denda dan hukuman. Okey, kaedah ini juga merupakan salah satu cara yang telah diajar di dalam proses mendidik. Setiap hukuman yang telah ditetapkan adalah untuk keadilan, untuk keadilan dan kebaikan setiap manusia yang melakukan kesalahan. Hukuman serta denda ini boleh dianggap sebagai salah satu penawar dalam memulihkan sesuatu masalah yang sedang berlaku dalam diri setiap individu itu. Dan sebagai seorang ibu bapa, hendaklah memberi layanan yang lembut kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang agar mereka ini tidak merasa tersisih. Dan sekiranya anak-anak melakukan kesalahan, ibu bapa tidak sepatutnya terus menghukum mereka tanpa bertanya dulu dan mengambil kira tabiat dan kebiasaan anak-anak tersebut. Hukuman yang diberikan hendaklah berperingkat, iaitu daripada ringan hinggalah kepada yang berat. Dan oleh itu, cara yang seperti ini mampu untuk membentuk akhlak dan membangunkan semangat kanak-kanak tersebut dalam mempelajari kisah-kisah Nabi ini. Jadi, cikgu nak bagi tahu dalam topik ini, kita kena ingat yang bahawa apa yang kita buat semua atas kehendak Allah. Jadi boleh-boleh jangan sesekali sombong, jangan sesekali cakap besar.
kita kena sentiasa rendahkan diri. Okey? Okey. Okey, itu sahaja yang slide yang cikgu nak bagi tahu, yang cerita yang cikgu nak bagi tahu kepada kanak-kanak semua. Jadi cikgu nak mengucapkan terima kasih kerana telah mendengar apa yang cikgu bagi tahu dan cikgu telah sampaikan ni untuk semua. Cikgu harap semua faham. Okey. Okey, itu sahaja yang cikgu nak sampaikan dan semua terima kasih. Assalamualaikum.